Selamat datang ke rancangan Amanah Saham Nasional Berhad atau singkatannya ASNB Wow Shop. Hari ini episod ke-6 bersama saya hos anda pada hari ini. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Minggu Saham Digital dan juga Amanah Saham Nasional Berhad. Pelaburan masa depan dengan megatrend yang global. Minggu Saham Digital, anjuran permodalan nasional berhad kini kembali dengan program edutainment epic bertemakan #Labur Bersama, bertujuan untuk meningkatkan celik keuangan rakyat Malaysia hari bermula daripada 17 hari bulan November hingga 23 November 2021. Baiklah, permodalan nasional berhad dan juga Amanah Saham Nasional Berhad bertuju untuk merapatkan lagi jurang literasi keuangan negara dan mendorong kemasukan keuangan dengan Minggu Saham Digital 2021. Sertai Minggu Saham Digital 2021 dan Jom Labur #Labur Bersama. Penonton FB Live di rumah dan tak kira di mana jua anda berada, jangan lupa untuk seperti biasa tinggalkan komen anda dekat ruang komen kita untuk berpeluang memenangi RM50 e-voucher. Bersama saya sekali lagi hari ini dengan ASNB Wow Shop, dan pada episod kali ini kita akan membincangkan tentang topik hibah amanah dan pengisytiharan amanah atau dikenali sebagai Bersama tetamu kita hari ini, kita ada Tuan Muhammad Ridwan, wakil dari Amanah Saham Nasional Berhad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okey, kejap. Tadi kalau kita tengok nama dia Tuan. Nama panjang kan. Tapi tadi sempat berbual jugalah. Kalau di pejabat, dikenali dengan Riz. Okey, biasanya dekat pejabat orang akan panggil saya nama Riz lah. Tapi biasanya dengan klien kita akan mesra sikit, kita panggil nama Wan. Okey, so hari ni saya nak mesra sikit, saya panggil Wan je lah. Boleh Okay. Boleh. Okey, kalau kita tak nak buang masa sebab topik kita hari ni, kalau kita tengok kat situ hibah amanah, ramai yang lain. Macam pernah dengar, tapi tak pasti. Nak kita berikan sedikit introduksi untuk topik kita hari ini. Benarkan saya dah buat sedikit pembacaan. Okey, hibah amanah ini adalah gabungan konsep hibah dan amanah berdasarkan terma dan syarat yang dinyatakan dalam hibah adalah pemberian dalam bentuk unit trust fund. Okey, ini kena jelas. Dan dalam konteks ini ia adalah aset hibah ASNB daripada pemegang unit ataupun penderma kepada penerima, iaitu orang yang tersayang semasa hayatnya. Contoh, Wan macam Rai nak hibahkan pada suami, contohlah. Ini contoh dia. Kemudian pemindahan aset kepada penerima berkuat kuasa hanya selepas kematian penderma. Betul. Wan, tambah apa yang perlu? Okey, baiklah. Kemungkinan ataupun saya rasa ada penonton-penonton dekat rumah Rai, ataupun yang sedang, tak kisahlah kat mana-mana yang sedang menonton, mungkin ada yang pernah buat hibah amanah. Ada mungkin yang orang kata first time dengar hibah amanah ni apa. Betul. So baiklah, sebelum saya mengupas tajuk dengan lebih lanjut, kita santai-santai hari ini supaya orang kata lagi santai tu, orang kata lagi dekat dengan bukan apa, sebab bila kita macam lebih senang. Ya, betul. Betul, Rai. So kita santai, orang kata maklumat masuk tu lagi senang. Okey, baiklah. Hibah amanah. Hibah ni adalah kita ambil dari perkataan Arab lah. Kita panggil hibah tu adalah hadiah. Okey. So contohnya, saya ambil contoh paling senang, kemungkinan macam dah cakap tadi, dekat amanah saham, kita hibahkan dekat, contohnya suami hibahkan dekat Rai, suami bagi dekat Rai, tapi Rai akan dapat bila suami meninggal. Contoh yang paling common kalau dekat rumah, saya ambil contoh macam mak saya lah. Katakan saya ni mak, Rai ni anak saya. Rai. Ya mak. Ai mak lah. Hari ni jadi mak. Tadi kan dipanggil. Ya ibu. Okey. Rai. Rai seorang je anak perempuan mak sebenarnya. So mak ni tak ada apa nak bagi dekat Rai. Yang mak ada rantai emas lah. Nak mak. Rantai emas 999 berat sekilo ni. Nak mak. Ya, tapi masa hidup ni mak pakai.
So yalah masa hidup mak nak jugalah orang kata kenang-kenangan tengok rantai emas boyfriend mak bagi ni. So sama juga konsep macam amanah saham ni sebab masa kita hidup duit tersebut awak kata apa pemegang unit punya, tapi bila dia dah meninggal barulah akan dapat. Saya nak mencelah sekejap. Wan, so maksudnya hibah amanah adalah aset daripada ASNB tu. Betul. Pelaburan kita. Bukan rantai emas saya, bukan jam tangan berpuluh ribu saya, bukan ya? Tidak. Dia kena, semua penonton dekat rumah kena jelas yang hibah amanah ni, aset hibah yang dalam akaun amanah saham sahaja, tak masuk yang dekat luar-luar. Tadi contoh tu saya bagi contoh supaya lagi jelas lah. Maksudnya dia hibah ni pihak pemberi dia hibahkan dekat penerima, tapi dia amanahkan dekat amanah saham untuk menguruskan transfer kepada penerima apabila berlaku kematian. Syarat dia, Rai. Mestilah. So Wan akan kongsi dengan Rai apa syarat-syarat dia. Pertama, untuk buat hibah dalam akaun ASB tu kena ada 1,000 unit dan ke atas baru boleh buat hibah. 1,000 unit ke atas bersamaan RM1,000? Dia bersamaan dengan kalau ASB bersamaan dengan RM1,000. Faham. ASB bersamaan dengan RM1,000. Tapi dia ada dana-dana lain sebab kita ada yang harga berubah. So kita fixkan dia kena ada 1,000 unit dan ke atas baru boleh register hibah. Dan nombor 2 pula, Rai. Dia kena duit dalam akaun ASB ni kena milik orang kata milik mutlak pemberi. So tak boleh lah. Contohlah, katakan saya ambil contoh. Macam isteri lah. Kata, abang, saya dah sediakan borang dekat abang tu. Abang isilah hibah tu. Bagi dekat saya 100%. So dia nak buat borang tu. Lepas tu nak pergi dekat amanah saham. 100%? Dia siapa yang nak buat hibah pemberi tu je yang boleh. Maksudnya kalau katakan Rai nak buat hibah nak bagi dekat Riz, dekat Wan, so Rai je yang boleh bagi dekat Wan. Tak bolehlah Rai nak suruh orang kata nak wakilkan bagi pihak husband nak bagi tu tak boleh. Faham. Baik. Faham. Jelas. Dan kedua, dah kedua pula. Ketiga. Dah ketiga. Penonton ketiga. Ketiga ni apabila kita nak buat hibah ni, dia kena bagi 100% dekat pemberi. So dia tak boleh bagi sikit-sikit, tak boleh bagi setengah. Katalah saya nak hibahkan dululah 20%, lepas tu 30% saya nak hibah kemudian, tak boleh. So Rai pernah tengok kisah apa? Saya rasa, saya harap penonton faham, tapi agak katakanlah kalau penonton macam tak faham, mungkin saya bagi satu lagi contoh. Boleh, silakan. Rai pernah tengok kisah Abang Jamil? Siapa? Abang Jamil. Macam pernah tapi tak pasti. Mungkin punya lagu Hai Senangnya Dalam Hati. Amboi, dia boleh berlakon. Kalau beristeri dua. Tahu? Isteri dua. Ya. Tahu. Ingat kan? Tahu. Kisahnya macam ni. Katakanlah Abang Jamil tu datang jumpa Wan dekat office. Wan, abang nak buat hibah lah, Wan. Bang, abang nak buat hibah nak bagi dekat siapa? Lah, nak bagi dekat kakak engkau lah. Kak Tipah kau dengan Kak Hasnah kau tu. Tapi masalahnya, Wan, diorang ni merajuk lah, Wan. Mana taknya? Abang Jamil pasang 2. Kalau dua-dua merajuk, abang kahwin 3. Gini. Kak Dipa gini. Maksudnya kat sini, apa yang Abang Jamil cuba buat, dia nak bahagi-bagikan. Katakanlah, hibah tu 100% dalam akaun dia. 50% tu dia nak bagi dekat Kak Tipah lah. Isi tua 50%. 25% lagi dia nak bagi dekat Kak Hasnah. Sebab Kak Hasnah tu isi kedua 25%. Tapi lagi portion 20% tu dia nak simpan dulu. Sebab bila cakap dah sah kahwin dengan lah dia nak buat. Kalau macam tu tak boleh. So bila nak buat hibah tu dia kena bagi 100% dekat, supaya isteri nombor 1 yang dapat. Saya nak ringkaskan. Wan, saya nak ringkaskan. Hibah amanah dan pengisytiharan amanah adalah perkhidmatan pewarisan unit amanah ASNB. Betul. Ini kita kena jelas. So maksudnya yang nak ambil hibah amanah ni kena merupakan seorang pelabur ASNB. Betul. Mesti ada akaun. Yang beragama Islam. Itu untuk hibah amanah. Dan untuk pengisytiharan amanah adalah untuk mereka yang bukan
bukan beragama Islam. Jadi mungkin Wan boleh ceritakan apakah kepentingan perkhidmatan hibah amanah dan perkhidmatan pengisytiharan amanah. Sebab bukan apa, saya tambah sikit je. Ramai di antara kita, Wan, kadang-kadang kalau kita tengok bila kita masih lagi ada di muka bumi ni, kita enjoy sesuatu terjadi sebab malang tak berbau Betul. Apa-apa je boleh terjadi, apa yang akan jadi pada waris kita. So pentingnya ada hibah amanah dan pengisytiharan amanah. Wan tambah lagi, boleh? Okey, boleh Rai. Okey, macam ni. So sebenarnya hari ini kita nak untuk promosi hibah. Okey, sempena Minggu Amanah Saham Digital ni, untuk pendaftaran hibah promosi hanya RM100 sahaja. Sehingga 31 bulan. Dan kepada penonton-penonton yang dekat rumah yang sedang menonton, anda boleh kata special. Ada kita bagi special kepada promosi. Ya, betul. 10 penonton yang terpilih akan mendapat pendaftaran HAPA secara percuma, Rai. Kalau tidak, kena bayar berapa? Kalau tak ada promotion, harga dia RM180. Okey, tapi faham. sekarang ni ada promotion, yuran dia RM100 sahaja. Caranya mudah. Boleh pergi ke MySMB dan register. Tapi sebelum tu saya nak cerita sikit apa orang kata kepentingan untuk hibah ni tadi. Kenapa hibah amanah? Mungkin ada yang tanya, kenapa saya tak boleh ambil hibah dekat tempat lain? Apa kepentingan dia? Okey, untuk hibah amanah ni kenapa kepentingan dia? Satu, apabila berlaku, macam tadi dia cakap lah, katakan berlaku kematian. Okey, apabila berlaku kematian, contohnya saya rasa saya senang bagi contoh. Katakanlah kalau kita, ni contoh saja katakanlah kalau kita kahwin, tiba-tiba pagi tadi kita kahwin, tengah hari tu Wan dah bawa Rai dah pergi Amanah Saham register hibah, letak nama Rai. So lepas tu keesok harinya Wan meninggal, tak kisahlah meninggal sebab apa, meninggal. So apa Rai yang perlu buat, Rai kena dapatkan CJ mati, lepas tu isi borang hibah, bawa pergi ke Amanah Saham untuk buat tuntutan, dan dalam masa 21 hari daripada tarikh menuntut, Rai akan dapat duit tersebut. Okey, kejap. Dia cepat. Contoh kita suami isteri. Wan kahwin dengan Rai. Esoknya terjadi kematian pada Wan. Kalau ada amanah hibah 21 hari dah boleh settle. Kalau tak ada, kalau tak ada, sebenarnya dia boleh settle juga, tapi dia akan mengambil masa sedikit lah. Sedikit pun Wan rasa dia pertama sekali kepada pelabur, mungkin ada pelabur yang kat rumah yang mengalami situasi ni, mungkin pasangan dah meninggal, tapi duit dalam akaun SP belum tuntut lagi. Kalau melebihi RM10,000, dia kena dapatkan surat kuasa daripada Mahkamah Tinggi. Kena dapatkan LA letter lah. Maksudnya dia punya proses tu lebih panjang. Betul. Lebih complicated. Betul, lagi complicated. Baik. Sekiranya dia bawah RM10,000, tak ada masalah, perlu bawa surat CJ pertalian. Kalau suami isteri kena bawa ni lah, kena bawa apa, CJ kahwin. Lepas tu kena bawa IC, penting, dan juga kena bawa CJ mati. Dan buatlah tuntutan seperti biasa. Okey, itu yang pertamalah, tuntutan tu pantas. Betul. Kita nak siapa pun orang kata murah, hanya RM100 semasa Minggu Saham Digital. So jangan lepaskan peluang. Sekiranya anda tak buat sekarang, yuran dia adalah RM180. So ambillah kesempatan kat sini masa Minggu Saham Digital untuk register hibah amanah. Okey. So yang pertama dia pantas lah. Okey, apa mana? Dia punya kebaikan dia pantas. Kebaikan apa lagi? Dia pantas. Ada tak kebaikan yang lain? Okey. Kedua, kita ada kawalan penuh. Okey, kawalan penuh ni maksudnya apabila kita buat hibah ni, kita sebagai pemberi, kita ada kuasa untuk decide dekat siapa yang kita nak bagi. So maksudnya dia boleh bagi kepada 10 orang penerima, tak kisah siapa-siapa kita nak bagi. Contoh saya minta maaf, saya ambil contoh. Katakanlah mungkin ada yang dah berkahwin, tak dapat zuriat, tapi ada anak angkat. So kalau kita kan tak buat hibah, kalau meninggal, anak angkat tu tak akan dapat apa-apalah. Betul. Sebab dia tak ada pertalian. Tapi sekiranya dia kepada anak angkat yang dia nak buat ke, nak bagi dekat mak dia ke, adik-beradik dia ke, kawan-kawan dia pun, best friend dia, jiran dekat rumah dia, jaga kucing dia pun, tak ada Mak masalah. Timah seberang jual nasi lemak tu pun boleh?
Boleh. Okey, faham. Tak ada masalah. Okay. Dan yang ketiga, hak mutlak untuk tuntutan. Okey. So, lagi satu, saya tadi dah cerita pasal 10 orang penerima tu kan? Betul. Tapi yang kedua, apabila kita buat hibah ni, macam saya cakap tadi, walaupun kita dah bagi dekat dia, tapi selagi kita hidup, duit tersebut kita boleh pakai. Tak semestinya kita dah bagi hari ni, esok dia pergi amanah saham. Okey, Wan, saya nak tuntutlah hibah sebab mak saya dah bagi dekat saya. Tak boleh lah sebab mak belum meninggal lagi lah. Faham. So bila meninggal baru dia boleh ambil. So itu maksudnya selagi dia meninggal dia boleh pakai duit tersebut. Okey, faham. Maksudnya. Bagus. Penerima ni katanya nilai dia ada beza dia. Nilai aset hibah katanya kebaikan yang optimum, betul ke Wan? Okey, nilai aset hibah optimum macam ni. Semua orang tahu yang mana kalau berlaku kematian, kan katakanlah kalau tak buat hibah ke, dia akan kata duit dekat amanah saham ni selagi tak dituntut dia akan stay dekat amanah saham. Tak ada masalah. Cuma bila buat hibah dia ada yuran sedikit lah orang kata. Macam pendaftaran tadi Wan cakap pendaftaran RM100. Betul, tapi sekarang ada promosi. Sekarang promosi. Promosi RM100 itu sebab promosi. Kalau bukan promosi RM180. Sempat ke ni saya nak booking satu slot ni? Sekarang promosi RM100. Okey, baik. So, kalau kita buat ASME warisan ni, so tuntutan ni sangat rendah. So apabila tuntutan rendah, penerima yang dapat tu pun dapat lebih lah, yang kata dapat optimum. So sebenarnya boleh kita rumuskan dekat sini sebenarnya Wan, betul hari ini paling lewat pun 23 hari bulan lah sempena Minggu Saham Digital 2021 ni, dapatkan tawaran yang ditawarkan hari ini untuk hibah amanah. Okey, nak mungkin ramai yang dekat rumah pun dah berminat nak mendaftar. Saya dah berminat dah. Tadi jumpa dalam 1 jam dengan Wan pun saya dah cing. Okey, kira sekarang diskaun RM100 iuran pendaftaran untuk hibah amanah dan juga pengisytiharan amanah, dan diskaun RM100 iuran RM100 ini hanya sehingga Disember 2021 saja. Jadi secara tidak langsung anda jimat RM80 bagi iuran pendaftaran. Ini sebenarnya memang yuran yang sangat kompetitif dalam industri. Betul. So siapa-siapa yang penonton-penonton dekat rumah yang masih lagi belum buat hibah tapi dalam akaun XP ada RM10,000 dekat atas. So kat sini jangan lepaskan peluang. Pada Minggu Saham Digital ni anda berpeluang untuk mendapat diskaun serendah yalah, pendaftaran hanya RM100 saja, Rai. Betul. Sebenarnya itu adalah kadar yang sangat kompetitif, dan kalau untuk pengetahuan semua yang sedang menonton sekarang, kita mempunyai promosi istimewa sempena Minggu Saham Digital. Kita dah sebut sebenarnya paling-paling dah 4 kali dah tadi. Bagi mereka yang menyertai segmen hari ini untuk hibah amanah dan pengisytiharan amanah hari ini, anda berpeluang memenangi hibah amanah / pengisytiharan amanah secara percuma. Dan hanya 10 penyertaan yang pertama yang berjaya melakukan pra-register semasa minggu MSD selesai sebelum 27 Disember lah proses pemprosesan dia 2021, berpeluang untuk mendapatkan yuran pendaftaran hibah amanah pengisytiharan amanah secara percuma tertakluk kepada terma dan juga syarat. Okey guys, kepada pelabur-pelabur ASNB terutamanya yang mempunyai lebih daripada RM10,000 ke unit? RM10,000? RM10,000 dan ke atas. Okey. RM10,000 unit lah. Ambil peluang ini, peluang ini, cepat-cepatlah mendaftar, rebut peluang ini kerana ini memudahkan kita untuk hari tua yang kelak. Sekali lagi nak sebutkan, bila kita sihat sekarang, muda, remaja, kita tak fikir. So sekarang ambil langkah ini, dah ditawarkan promosi yang kita bawakan hari ini untuk bukan fikir pasal diri kita, untuk waris kita, anak-anak kita, pasangan kita, isteri kita, suami kita. Ambil peluang ini dan terus daftarkan diri anda. Betul tak Wan? Betul tu, Rai. So saya kat sini mengambil kesempatan juga kepada seluruh pelabur-pelabur kita yang orang kata tak sempat lagi. Jangan risau, senang saja ambil peluang hari ini. Untuk menyertai kempen, senang saja anda hanya perlu scan. scan kod yang tertera sekarang untuk register. Orang kata untuk dapat di bawah automatik join campaign. So berpeluang untuk
dapat free hapa kepada 10 orang yang terpilih. So make sure scan kod ni. Dan kedua, anda perlu pergi ke www.mysmb.com.my untuk register hapa dan make sure register tu kena complete. Kena complete register. Betul. Barulah layak untuk join kempen ni, Rai. Betul. Saya rasa ni memang cukup bagus. Saya pun sejak semalam menyertai Minggu Saham Digital saya dah teruja banyak sangat informasi yang pihak PNB kongsikan. Jadi kepada anda, peserta terpilih mesti menyerahkan dokumen bercetak dan lengkap. Dokumen yang lengkap ya dari 29 hari bulan November 2021 hingga 27 Disember 2021. Termasuk kedua-dua tarikh masa yang ditetapkan bagi membolehkan cawangan ASNB melengkapkan proses permohonan anda selewat-lewatnya pada 27 Disember 2021. Yuran pendaftaran HA atau HAPA, HAPA percuma ASNB warisan kita panggil ASNB warisan. ASNB warisan percuma yang diterima oleh peserta terpilih tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh ditukar dengan wang tunai, dan peserta terpilih yang gagal menyerahkan dokumen yang lengkap ke mana-mana cawangan ASNB dalam masa yang ditetapkan akan kehilangan tawaran kempen. Jadi untuk anda dan untuk pengetahuan semua, tiada penggantian peserta terpilih akan dilakukan oleh ASNB dan tiada penggantian atau pengubahsuaian kepada tawaran kempen yang diminta oleh peserta terpilih akan dibenarkan. Okey, sekali lagi seperti tadi yang Wan war-warkan dekat kaca, bukan kaca TV sebenarnya. Betul, ada dekat juga screen, yang menonton. Dekat skrin. Ada yang sedang menonton menggunakan tablet, telefon pintar. Ada QR code. Betul, kepada kepada peserta-peserta yang menonton,